Baik, tadi kalau ada yang perhatikan gambarannya memang laut sedang gelora mengganas. Kemudian situasinya mereka kalau ada keperluan apa-apa saja memang dah tak ada apa. Yang ada hanya jasad mereka saja yang berjuang untuk terus hidup. Dan saya perhatikan ada yang warga emas ya. Betul. Yang berusia 70 tahun. Dengan kudrat mereka terbayangkanlah macam mana untuk survive ketika itu. Jadi kita nak bawakan individu-individu yang berada di lokasi kejadian untuk cerita semula kan detik-detik cemas yang berlaku. Bersama dengan kami di Malaysia hari ini Lieutenant Komander Maritim Muhammad Azrul Saidi selaku juruterbang ataupun komander perawat pesawat dan juga perawat, dan sebenarnya Lieutenant Komander Maritim Azizi Zulkifli juruterbang keselamatan, dan juga kita ada bintara muda maritim Irmi Nazirul Mustafa kru udara, dan seterusnya bintara muda maritim Muhammad Nur Hayat Hashim perenang penyelamat. Itu dia. Itulah kebetulan yang indah yang memberi peluang kepada anda semua untuk tangkas menyelamat. Okey, bagaimana boleh bermula kalau kita dapat ya gambaran kita membaca tapi tak sama dengan penceritaan. Betul. Macam mana awal-awal ketika insiden itu? Okey, terima kasih Viti dan Anim. Saya Lieutenant Komander Muhammad Azrul Saidi dari Agensi Penguasaan Maritim Malaysia di bawah skuadron AW 139 helikopter lah. So, ceritanya pada awal sorti pada hari itu adalah latihan biasa untuk kami membuat latihan wincing di perairan Selangor. Iaitu khusus dekat Pantai Jeram itulah. Memang kawasan kami membuat latihan. Pelatihan tersebut disertai oleh 5 anggota saya, anggota kru udara, iaitu Lieutenant Komander Aziz sebagai juruterbang keselamatan dan seorang pemeriksa kru udara iaitu pegawai Warren Saru Jalani. Tak dapat hari ini tak dapat bersama dengan kita lah. Masalah di Johor keluarga. Kemudian bintara muda Irmi yang sebagai kru udara dan Nur Hayat sebagai perenang penyelamat kami. Selesainya bila sampai di kawasan latihan, kami membuat persiapan untuk mengadakan latihan wincing pada hari itu. Setelah taklimat kami lakukan di stesen dan kami terbang pada jam 9.30 pagi berlepas daripada lapangan terbang Subang dan masuk ke kawasan operasi, kawasan training, kawasan latihan tu lebih kurang dalam 9.50 gitulah. So kami buat latihan pengenalan pesawat, kami buat pattern untuk mencari dan menyelamat. Itu adalah salah satu latihan kami lah. Kemudian selesai dalam masa 10 minit, kami bergerak ke tempat lain sekitar Jeram untuk membuat latihan wincing bagi crewman kami lah, kru udara kami. Masa tu baru saya melepasi satu pulau, ada 2 pulau, satu pulau berbatu, dan kru udara saya beritahu saya, tuan, saya nampak satu orang melambai. Ada isyarat lah. Ada isyarat dalam keadaan tu. Saya tak sempat lah. Saya tengok ombak tu dah mempas batu, so tak nampak orang. So kru udara saya advise saya untuk buat satu pusingan semula dan saya patah balik. Di situ baru saya nampak betapa kritikal mereka waktu tu, dan air pada waktu tu sedang nak pasang penuh. So ombak ketinggian lebih kurang 3 ke 4 meter lah. So pasang penuh tu 4 meter. So jadi perlukan masa yang cepat ya untuk bergerak. Perlu cepat. So kami tanpa berlengah terus, tak bincang apa, kami tengok keadaan terus beritahu okey kita turun ambil mereka. Apa-apa detik cemas ataupun cabaran yang dilalui ketika itu? Yang dikabarkan juga salah seorang daripada Tuan Nur Hayat yang turun untuk menjadi mereka yang berada di bawah lah. Macam mana dalam masa singkat tu koordinasinya macam mana? Mungkin pembawa pesawat je perlu turun lebih rendah ataupun macam pastikan juga keadaan minyak dan sebagainya kan. Jadi siapa yang menjadi mastermind untuk menggerakkan misi penyelamat ni? Sebelum kita execute ambil orang tu, bangsa keadaan tu, kita orang among the crew dalam kokpit, kita orang discuss dulu. Kita orang akan assess daripada segi cuaca, keadaan masa tu, keadaan bangsa dan juga fuel yang masih ada dalam untuk kita execute, ambil dan balik. Ya, masa tu memang kena pantas, human judgment yang kena tepat dan memang kena redah lah apa sahaja yang dilalui ketika itu kan. Dalam tu muatan berapa? Sebab yang ada tu 5 orang kan? 5 orang. Macam mana boleh muat 5 ke ataupun macam mana kalau ikutkan lah? Kalau ikutkan pesawat, kita bergantung kepada bahan api pesawat yang ada sekarang. Masa itulah. So masa tu pesawat ada lebih kurang dalam 500 kg. So kami boleh ambil ramai sebenarnya. So kat situ saya dah klik, mana 5 orang ni kita boleh ambil. So cuma kami takut tak cukup masa. So 500 kilo
untuk mengambil dan menghantar balik ke Subang makan masa lebih kurang 40 minit. So kat situ kami ada fuel minimal kami lebih kurang 200 kilo. Okey, itu antara perkara-perkara yang perlu diambil kira. Apa lagi? Macam contohnya kalau ada 5 orang, keadaan melimitkan ataupun memang sangat kritikal untuk menyelamatkan. Apa kriteria utama? Macam mana peranan ketika itu? Saya sebagai helikopter hoist operator yang mengawal kabel yang kat belakang tu, dekat dalam kabin tu. So masa tu cabaran bagi saya agak apa dengan cuaca sekali, lepas tu dengan ombak. Sebab saya nak letak saya punya rescue swimmer, pastikan betul-betul tempat tu selamat. Tak nak, pernah sekali tu saya turunkan dia terkena ombak splash tu. So dia akan terhayung belakang tu. Kita difahamkan ada warga emas pada ketika itu juga dan perlu dinaikkan 15 jam kan. Jadi macam mana masa tu, apa respon mereka, reaksi mereka selepas kerja-kerja penyelamatan dilakukan? Selepas saya pun cuba menurunkan penyelamat saya sebanyak 2 kali tapi gagal. Itu antara cabaran sebab angin kuat. So saya cuba mengawal pesawat tu sehampir yang dengan boleh lah. So maknanya kita akan hover lebih rendah sikit pada keadaan biasa kami terjun tu lah. So tujuan dia untuk kita hantar rescue kita dengan selamat dekat situ. Dan kali ketiga saya dapat dibantu oleh kru udara saya membuat patering ke atas pesawat dan kontrol saya. Kemudian turunkan rescue swimmer saya lah, Hayat. Selepas tu hubungan kami dengan dia cuma signal dia. So kami dah bagi pesan kepada dia, ambil cepat, kita tak ada masa. So seterusnya dialah yang membuat kerja kat bawah tu. 5 orang tu macam mana untuk di satu persatu? So awal tu lepas kita orang dah access lah, buka je cabin door, kita orang tengok keadaan laut tu bergelora. So kita orang discuss sekejap dalam aircraft macam mana kita yang paling sesuai lah. Dan jadi kita orang decide untuk buat winching by Natus rope ya. Dan tapi dia minta saya turun dulu untuk assess dulu keadaan sebab dia punya tempat tu agak sloppy, dia macam bercerun. Saya turun, saya tanya keadaan, ada yang masalah ke, ada cedera ke apa, tak ada. Lepas tu mereka sedang berpaut. Dan saya pun bagi signal balik pada saya punya helikopter lah, yang tak ada masalah medikal apa, dia orang masih berpaut dan kita orang decide untuk naikkan yang kat situ ada satu pakcik tua umur 70 dah ketar-ketar dah kat bawah, dia nak duduk, dia nak berpaut pun dah tak kuat dah. Then dia dinaikkan terlebih dahulu kan. Katanya dinaikkan 2 orang sekali kan. Lepas tu untuk menjimat masa kita buat, kami pun bawa NATO stroke kedua, so kita akan winch 2 sekali. Okey. Jadi proses tu berapa lama sampai orang kelima? Alhamdulillah Fitri, sebab dia rasa usaha kami bersamalah. Yang pantas kami dapat buat dalam masa 20 minit saja. Kalau kira keadaan untuk sekali winching tu 5 hingga 7 minit. So kami kira kalau 5 kali 7 dah 30 minit. So kami nak balik ke Subang sangat kritikal. So kami terpaksa ambil risiko menyelamat secara macam itulah. Pantas kan, lepas tu kita sedang berperang dengan masa dan nyawa. Dan ada difahamkan penyelamat saya, ada pemancing tak nak naik. Kenapa? Dia takut tinggalkan barang-barang pancing, mungkin mahal saya rasa. Kemudian ada yang tu baru sampai. Mungkin kata, saya baru sampai cik, saya bayar tambang RM30 kat port. Mungkin tak berbanda bagi dia lah. Jadi kalian kena berurusan dengan emosi mereka juga. Itu yang dia banyak berbisik pada kita nak kena pujuk dulu kan. Betul. Sebab mereka pun dalam situasi yang tak terjangka. Betul. Baik, kita nak bersama dengan alang-alang ni kan, kita cerita pasal pemancing ni. Kita bawakan juga salah seorang pemancing ni di talian, Encik Muhammad Yazid Basir dan juga Muhammad Razwan Hussein. Katanya 2 orang kita bawakan di talian. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Yang ni Cik Yazid ke Cik Razwan? Ya, saya Muhammad Razwan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Yazid. Alhamdulillah, kita tadilah kami yang mendengar membaca pun rasa macam cukup debarannya. Kalau ikutkan Cik Razwan sendiri dah berapa lama terlibat dengan kerja-kerja je lah, memancing sebagai nelayan ni? Okay. Saya mancing dah lama dah, daripada tahun 2016. Jadi ini merupakan insiden yang paling menakutkan yang dialami ke macam mana? Ya, selama ni kita mancing tak pernah ada ribut atau angin macam ni lah. Inilah pertama kali kami terkena lah. Macam Cik Razwan, 15 jam ya memang dalam situasi yang kritikal? Tak, sepatutnya kita orang mancing 15 jam tapi waktu yang kena tu, ombak yang besar tu lebih kurang dalam 2 jam je. 2 jam? Okay. 15 jam termasuk kami mancing. Termasuk jumlah berada di perairan tu?
Okey. Ya, sebab kami sampai sana 7.20 petang, 17 hari bulan. Okey. Apa perasaan selepas masa tu dah berada dalam detik cemas kan? Mungkin tak menyangka ada yang boleh menyelamatkan, yang berada di kawasan itu. Selepas nampak mereka datang, apa perasaan yang terdetik pada ketika itu, Cik Razwan? Perasaan kami sebelum tu, masa ombak yang besar tu, kami hanya berdoa dan azan. Masa tu lah minta doa pada Tuhan lah, minta diselamatkan. Tapi Alhamdulillah, kami tak sangka lah pihak Maritim Malaysia ada pada ketika itu. Siapa yang ketika itu melambai dan nampak isyarat ada kehadiran anggota maritim? Kawan saya Muhammad Yazid Basir dan juga Muhammad Zamri Ramli. Bila nampak tu memang ada harapan, tiba-tiba rasa macam harapan barulah ketika itu ya? Macam Ya, masa nampak tu harapan baru lah. Tapi bila Maritim pusing semula, kami berdoa untuk suruh helikopter tu kembali kepada kami lah. Yelah, berapa lama semasa kejadian itu berlaku sehinggalah pihak maritim datang untuk menyelamatkan? Situasi itu dialami berapa lama? Lebih kurang dalam 2 jam lah. Sebab pukul 8.20 tu angin dah bergelora, ribut dah kuat. Tapi kami hanya berdoa je. Memang tahan je lah. Kalau maritim tu tak datang, tak tahu apa yang berlaku pada kami semua. Sebab semua yang penting macam telefon semua dihanyutkan ya, Arus ya? Ya betul. Telefon, IC apa semua hanyut. Macam Cik Razwan saya kira muda lagi ni, tapi macam mana dengan ahli-ahli yang berusia, ada yang 70 tahun, macam mana nak membantu mereka juga ya? Ketahanannya berbeza dari segi usia. Cik Razwan? Cik Razwan? Ya, saya. Macam mana? Sebab ada juga dalam 5 orang tu yang dah berusia 70 tahun semua kan? Apa tindakan untuk membantu tindakannya? warga emas yang dalam warga emas tu selamatlah. Cuma ketika itu kami, kalau pagi tu warga emas tu baru datang. Tiba di lokasi untuk memancing, kami ingin pulang. Tapi masa tu warga emas tu memang tak nak pulang lah sebab dia nak memancing kat situ. Okey. Jadi macam kita kan, kalau mungkin orang yang bukan dah lama dalam bidang memancing ni, kita mungkin rasa macam trauma lah, tak mau lagi kan. Tapi macam mana perasaan sejujurnya Cik Razwan selepas berlakunya situasi ini kan, yang boleh dikongsikan bersama dengan kami? Trauma ke? Sejujurnya saya dan rakan-rakan yang mancing ni rasanya tak ada trauma. Tak pernah taubat lah. Sebab sebelum ni kami mancing dah lama kan di pulau tersebut, tapi tak pernah ada kejadian macam ni berlaku. Yelah kan? Jadi kami mungkin juga akan turun mancing, tapi mungkin akan mencari lokasi-lokasi yang baik. Betul. Penilaian risiko dilakukan lah ya. Jadi sebab ini melibatkan nyawa sebab kita pun tak jangka sampai ke tahap itu. Ada sesuatu nak dizahirkan ucapan terima kasih secara langsung kepada semua anggota-anggota maritim yang mereka pun dalam keadaan di sini. Bertukar lumus juga untuk menyelamatkan kalian. Silakan. Kami sekarang saya ada dengan Encik Aziz, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Maritim Malaysia yang menyelamatkan kami berlima. Yang nama Encik Azizul, Lieutenant Azizul, Encik Azizi, Encik Email dan juga Encik Ayat. Encik Ayat terbaik selama kita. Terbaik. Aquaman. Dia dah terus ada gelaran Aquaman Cik Yazid daripada tadi tak dengar suara. Bila sebut nama baru dengar suara Cik Yazid. Itulah dia macam mana. Kalau dapat tadi kita siapa lagi perkongsian peribadilah daripada Cik Yazid. Kalau ikutkan cemasnya macam mana, perasaannya macam mana, demparannya macam mana ketika mula nampak ombak makin mengganas masa tu, silakan. Ya. Kalau ikutkan memang ngeri lah. Ikutkan dari malam tu dah nampak dah dia punya, orang cakap macam kamera flashing peti tu dah nampak dah. Okey. Semua tak sangka dia terlalu cepat mendadak. Biasa kalau benda tu sama dengan hujan sekejap je. Ni sebab tak bawa dengan hujan, dia bawa angin saja. Memang dalam hati memang terbaik tadah je aku cakap. Yalah, betul. Kadang-kadang keinginan tu dia menepis segala kan perancangan-perancangan yang lain, walaupun kita dah nilai risiko tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Yazid dan juga Encik Razwan. Jaga diri baik-baiklah ya. Berapa lama berpantang macam ni? Ada tempoh berhenti jam ke? Tak, persoalannya ada pantang ke? Okey.
Baik. Terima kasih. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua. Lieutenant Commander Maritim Muhammad Azrul, di sebelah saya Lieutenant Commander Maritim Azizi Zulkifli. Terima kasih Tuan. Dan juga Bintara Muda Maritim Irmi Nazirul, Bintara Muda Maritim Muhammad Nur Hayat ataupun Aquaman kita. Terima kasih diucapkan. Motivator kau ni kan. Betul. Ujuk bukan senang Kan, negotiator ke kan. Beza-beza orang lain cara kita nak approach lah. Target kita nak bantu. Dia nampak senyap tapi sebenarnya mungkin ini bila dalam keadaan tu dapat dia punya elektrik tu. Betul. Betul. Dalam mood dia tu dia adalah seorang kekuatannya. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan. Ini semua adalah semangat kepahlawanan. Betul. Dalam pelbagai bentuk untuk menyelamatkan nyawa. Sebab kita juga berjuang untuk bukan hanya nyawa tapi juga untuk aspek-aspek yang lain ya. Demi negara kita yang tercinta, demi semangat membantu manusiawi dalam ujian yang melanda.